Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Oktober bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan tajuk utama malam ini. Internet pulih berperingkat, dunia terus menanti perkhabaran dari Gaza. Juga Brigade Al-Qassam masih kuasai 95% sempadan Gaza. Zionis gagal menerobos. Rangkaian komunikasi dan internet kembali pulih secara berperingkat di Gaza. Tidak sampai 48 jam perkhidmatan itu dilapor terputus sepenuhnya. Dan memetik kenyataan pembekal perkhidmatan Paltel di laman X, syarikat itu dalam usaha memulihkan perkhidmatan yang terputus sepenuhnya sejak Jumaat lalu susulan serangan menggila Zionis Israel ke atas Gaza. Malam kemarin waktu Gaza, Zionis melakukan serangan yang dianggap paling buruk dan paling kejam sejak 7 Oktober lalu. Situasi diburukkan lagi dengan laporan terputusnya rangkaian komunikasi dan internet yang sekaligus merencatkan perhubungan, khususnya dengan dunia luar. Panggilan setempat bagi tujuan kecemasan juga dilapor tergendala, menyebabkan operasi menyelamat bertambah sukar. Namun hari ini, pengumuman syarikat Paltel dan Jawal sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada penduduk Gaza. Sementara itu, susulan pengumuman pemilik sistem telekomunikasi berasaskan satelit Starlink, Elon Musk yang berhasrat memperluas perkhidmatan kepada organisasi bantuan yang diiktiraf antarabangsa di Gaza, Menteri Komunikasi Entiti Haram Israel Shlomo Karhi tidak senang duduk. Jelas anggota Kabinet Benjamin Netanyahu itu, kebenaran oleh pemilik Tesla itu kononnya akan membantu Hamas dalam urusan aktiviti keganasan. Elon Musk juga seakan-akan diugut kementerian berkenaan akan memutuskan hubungan dengan Starlink. Dan selepas kira-kira 5 jam Menteri Komunikasi Negara Haram mengeluarkan ugutan berkenaan, Elon Musk menjawab menerusi laman X bahawa pihaknya tidaklah terlalu naif dalam menyediakan akses komunikasi di Gaza. Dan jelasnya tiada terminal Starlink cuba dihubungkan dari Gaza, malah jika ada pun pihaknya akan memastikan kegunaannya hanya untuk urusan bantuan kemanusiaan semata-mata. Sementara itu, Eksekutif Penyelidikan dan Advokasi Cinta Gaza Malaysia, Haikal Zulkifli, ketika diminta mengulas kekangan rangkaian internet dan komunikasi di Gaza berkata, pihaknya mengesahkan siri pemulihan sedang berlaku bagi membolehkan sebarang perkhabaran dari bumi Gaza dapat dihebah ke seluruh dunia. Jaringan telekomunikasi dan juga internet telah berjaya untuk dipulihkan, tetapi untuk sebahagian sahaja kawasan di semenanjung Gaza, dan jaringan telekomunikasi ini telah dipulihkan oleh satu syarikat telekomunikasi yang dimiliki oleh rakyat Palestin sendiri, iaitu syarikat Paltel, yang mana ia bertapak di Nablus, tebing barat. Dan ini sebenarnya sangat membantu kita dalam urusan untuk mendapatkan berita-berita terkini dan juga sensasi daripada bumi Gaza itu sendiri, kerana kita tahu bahawa berita-berita yang banyak dinaikkan di laman-laman berita ataupun portal-portal berita yang kita tengok setakat ini, banyaknya adalah berita-berita yang agak bias dan juga naratifnya membawa kepada pro-Zionis. Haikal turut memperjelas keadaan di Gaza yang menyaksikan cubaan menerobos oleh tentera penjajah masih belum berjaya dengan pasukan Brigade Al-Qassam masih menguasai lebih 90% kawasan. Beliau menyifatkannya sebagai satu kemenangan moral buat rakyat Palestin dan pejuang kemanusiaan. Kita tengok bahawa rejim Zionis ketika ini mereka
tidaklah berjaya menguasai sepenuhnya bumi Gaza walaupun telah berkumpul di sempadan Gaza di utara Gaza selama lebih kurang seminggu dah masuk 2 minggu lebih, tapi hanya cubaan-cubaan sahaja di utara Gaza tetapi tidak berjaya menerobos ke kawasan Gaza, bumi Gaza itu sendiri yang dijaga oleh Brigade Al-Qassam. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memberi kemenangan moral sebenarnya kepada Brigade Al-Qassam dan juga kepada kita semua pada hari ini, bahawa mereka sebenarnya sedang bertahan di bumi Gaza dan mereka belum kalah. Sebab kita banyak tengok berita ada yang kenapa seolah-olah macam pejuang-pejuang hampir kalah dan sebagainya setelah dibom, tetapi mereka belum kalah. Kalau kita ikut possession di medan perang di atas darat ketika ini, rejim Zionis hanya menguasai 5% sahaja, manakala Brigade Al-Qassam menguasai 95%. Jadi ini adalah satu possession yang kita nampak bahawa kalau ia berterusan dan ia disokong juga oleh seluruh dunia, maka ia akan menjadi kemenangan buat kita dan juga kepada mereka yang memperjuangkan kemanusiaan, insya-Allah. Sementara itu, operasi genosid oleh penceroboh diteruskan di Khan Yunis. Dalam serangan udara yang dilakukan itu, sekurang-kurangnya 13 orang awam syahid. Dan serangan Zionis Israel itu disifatkan sengaja menyasarkan bangunan kediaman yang berpenghuni. Blok rumah berkenaan terletak di Al-Majadala Street, barat bandar Khan Yunis. Ganasan itu mengakibatkan premis kediaman berkenaan runtuh serta-merta. Difahamkan, tiada amaran dikeluarkan sebelum serangan itu dan sumber media antarabangsa yang melaporkan dari Gaza memberitahu operasi mencari mangsa di bawah runtuhan bangunan giat dilakukan. Situasi di Khan Yunis juga menyaksikan insiden berbalas serangan dan tembakan antara pasukan pejuang dengan tentera penceroboh. Dan ketika Zionis memperhebat serangan menerusi udara dan darat, agensi berita Al Jazeera melaporkan Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan sekurang-kurangnya 30 hospital telah ditutup ekoran situasi perang yang semakin memburuk. Angka itu turut meliputi pusat-pusat kesihatan yang sebelum ini berfungsi sebagai pusat rawatan kepada orang awam. Menurut laporan Al Jazeera itu, antara faktor utama penutupan hospital dan pusat kesihatan berkenaan adalah disebabkan bekalan ubat-ubatan, keperluan perubatan termasuk alatan pembedahan dan bahan api yang sangat kritikal. Ada juga hospital yang menutup sebahagian operasi dengan hanya mengutamakan fungsi pada unit kecemasan sahaja, manakala unit dan jabatan lain ditutup. Sementara itu, beberapa lagi hospital dilaporkan akan berdepan penutupan operasi dalam masa terdekat andai tiada bekalan ubat-ubatan, peralatan dan bahan api dibawa masuk untuk merawat mangsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan dunia barat adalah punca pembunuhan besar-besaran rakyat Palestin di Gaza. Dan kenyataan tegas pemimpin itu diucapkan di hadapan ribuan penyokong Palestin dalam satu demonstrasi besar-besaran di Istanbul. Varlıklarına kendi evlerinde bile tahammül edilemeyen kimi vicdanlı sesleri bir kenarda tutacak olursak Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir. Kenyataan berani Erdogan itu menerima reaksi negatif Tel Aviv yang bertindak memanggil semua diplomatnya pulang dari Turki. Erdogan sebelum ini mencetus kemarahan Barat selepas mengiktiraf Hamas sebagai pejuang tanah air Palestin, bukannya organisasi pengganas. Memahami derita yang berlaku dalam kepungan sambil dibelenggu pelbagai sekatan bekalan dan keperluan asas, syarikat telekomunikasi gergasi Vodafone di Mesir tampil dengan usaha menyedia dan menghantar unit-unit komunikasi bimbit ke sempadan Mesir, Gaza. Dan ia bertujuan mengembali dan menggalakkan keupayaan rangkaian internet dan telefon bimbit di lokasi berkenaan. Memetik kenyataannya di portal Al-Sharq News, pengerusi Lembaga Pengarah Vodafone Mesir, Hani Mahmud berkata, keputusan pihaknya dibuat selepas menyedari pentingnya mengembalikan keupayaan komunikasi dan internet di Gaza. Katanya, apa yang dilakukan diharap mampu membantu menyelamatkan nyawa penduduk Gaza yang kini dizalimi dengan pelbagai cara.
Selain Vodafone, 3 lagi syarikat telekomunikasi Mesir yang terlibat ialah Telekom Egypt, Etisalat Mirs NE dan Orange. Kesemuanya dilapor komited menghantar 5 menara sel telefon ke Rafah, Mesir yang setiap satunya membolehkan capaian komunikasi sejauh 10 km di Gaza dengan capaian penuh. Komunikasi di Gaza lumpuh sejak malam Jumaat lepas apabila Zionis Israel membedil infrastruktur utama telekomunikasi di Gaza dalam serangan menggila entiti penjajah itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakakan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Selepas ini, bantuan tidak masuk Gaza gara-gara gangguan internet dan telefon. Saya tak keseorangan. Kita hadap sama-sama, ya. Jangan pandang ringan pada kemurungan postpartum. Bantu mereka dapatkan rawatan. Dan mengapa ilmu berkenaan dengan fisiologi Menjelaskan tentang asal-usul manusia. Inilah yang telah diterangkan oleh pakar kita sebentar tadi. Penjelasan tentang haid dalam Al-Quran dan fakta sains. dia meninggal dan saya tak boleh terima takdir itu semua. Tapi lama-lama saya dapat terima sebab panduan Al-Quran yang telah diberikan kepada saya supaya Allah berfirman. Kalau ikutkan hati, perempuan mana yang sanggup untuk dimadukan Tuan Hakim? Maka dengan ini Mahkamah perintahkan supaya pihak-pihak hadir ke majlis suluh untuk menyelesaikan pertikaian secara perdamaian. Apa guna saya duduk kat rumah tu, saya buat semua benda-benda yang saya sepatutnya saya boleh je kerja. Tak cukup kalau dengan nafkah yang saya nak bagi setiap bulan. Bantu Pesakit Sihat adalah projek Yayasan Ikhlas di bawah kluster kesihatan dan kita menawarkan khidmat bakti, memberikan perkhidmatan bantuan susulan kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memerlukan. Kita memerlukan kutipan untuk memberikan bantuan kepada kira-kira 300 orang yang memerlukan. Kita sama-sama peduli dan prihatin terhadap apa yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia yang memerlukan. Emirat Arab Bersatu UAE memohon diadakan satu mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk membincangkan situasi di semenanjung Gaza, dan ini susulan tindakan Israel yang mempertimbang memperluas serangan daratnya ke atas semenanjung berkenaan. Memetik agensi Anadolu, permintaan itu dibuat oleh jurucakap misi UAE ke PBB Shahad Matar
di aplikasi media sosial X. Jelasnya UAE telah meminta mesyuarat tergempar UNSC diadakan secepat mungkin berikutan pengumuman Israel yang didakwa akan memperluas operasi darat di Gaza. UAE merupakan anggota tidak tetap UNSC bagi 2022-2023. Sementara itu, Kementerian Luar UAE mengutuk operasi darat Israel pada awal Sabtu di Gaza selain menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan aktiviti ketenteraan Israel. Kenyataan itu juga menyusul selepas UAE mengulangi pendirian mendesak gencatan senjata segera bagi memastikan orang awam dan institusi awam tidak menjadi sasaran. Dan tidak semua penduduk yang menghuni wilayah haram Israel sokong dengan tindakan menyerang Gaza, lebih-lebih lagi ke atas orang awam dengan cara kejam dan melangkaui batas kemanusiaan. Di Tel Aviv, wujud kumpulan yang memprotes tindakan zalim tentera Zionis ke atas rakyat Gaza dan mendesak sebarang bentuk kekejaman dihentikan. Aktivis dari Tel Aviv ini berdemonstrasi mengutuk kekejaman yang dilakukan ke atas orang awam di Gaza. Bagi mereka, perang tidak akan menyelesaikan masalah. Malah, perang juga tidak menjamin keselamatan buat mana-mana pihak. Kumpulan ini juga lebih pro kepada gencatan senjata dan apa jua cara yang dapat meredakan krisis kemanusiaan. We're calling to stop the attacks on civilians in Gaza. We're calling for an agreement. We're calling for peace. We're calling to cease fire. Continuing the war will not bring security, not to the Israelis and not to the Palestinians. Mereka membawa sepanduk tertulis, "Kami mahukan gencatan senjata" dan "Perang tidak akan dibenangi oleh sesiapa." Kumpulan ini turut menggesa pertukaran tahanan dan bantuan oleh kedua-dua pihak disegerakan sebagai langkah meredakan keadaan. Pasukan Bulan Sabit Merah dan Palang Merah Antarabangsa melaporkan tiada langsung trak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza semalam. Dan menurut jurucakap pertubuhan itu, ia berpunca daripada siri sekatan dan gangguan komunikasi yang berlaku di Gaza angkara perbuatan penjajah. Menurut Nebal Farsah yang merupakan jurucakap Pertubuhan Bulan Sabit Merah Palestin, kekangan akibat terputusnya perkhidmatan komunikasi dan talian di Gaza merencatkan proses kemasukan bantuan kemanusiaan ke wilayah itu. Malah lebih besar apabila pihak pertubuhan itu sukar berkomunikasi dengan kaki tangan mereka yang berada di dalam Gaza. Pertubuhan Bulan Sabit Merah Mesir maupun kaki tangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB juga berdepan masalah sama apabila segala perancangan membawa masuk trak bantuan gagal semalam. Sebelum Sabtu lepas, sejumlah 84 trak bantuan telah masuk ke Gaza, satu angka yang terlalu kecil berbanding 2.3 juta penduduk yang memerlukan bantuan, merangkumi keperluan asas seperti makanan, air bersih, bahan api dan bekalan keperluan perubatan. Bantuan kemanusiaan adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk Gaza selepas sekatan dan kepungan oleh rejim Zionis yang tidak membenarkan pergerakan keluar masuk keperluan asas penduduk Gaza, termasuk mengebom fasiliti telekomunikasi di wilayah berkenaan. 50 tan barangan bantuan untuk rakyat Gaza di Palestin akan diterbangkan bermula 3 November ini menerusi Ops Ihsan. Fasa pertama akan melibatkan sebanyak 20 tan barangan yang terkumpul di gudang Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM yang akan dibawa ke sempadan Rafah di Mesir. Untuk itu kita tinjau seketika operasi pengumpulan barangan bantuan di gudang berkenaan yang terletak di Sepang, Selangor bersama Khadijah Faisal. Jika telah bersedia, silakan Khadijah. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton, seperti mana yang dapat anda lihat di belakang saya ini dan juga di kaca televisyen anda, ini merupakan barangan-barangan bantuan yang telah disumbangkan oleh seluruh rakyat Malaysia
kira-kira 50 tan untuk nilai 7 juta ringgit yang diuruskan di bawah Ops Ihsan membabitkan 40 badan NGO bagi memastikan sumbangan ini sampai kepada mangsa-mangsa perang Hamas dan Israel di Palestin. Dan untuk kita tidak membuang masa, kita bersama dengan Jismi Johari, iaitu pengerusi Sekretariat Ops Ihsan. Dan baik, Encik Jismi mungkin boleh terangkan kepada penonton di luar sana berkaitan dengan proses pengerusan bermula daripada pembungkusan sehinggalah pengedaran di pintu Rafah itu nanti, dan bagi meyakinkan penyumbang di sana bahawa sumbangan ini akan sampai di tangan penerima. Assalamualaikum, terima kasih Izzah. Proses pembungkusan ini bermula bila kita terima barangan daripada orang ramai, dibawa ke sini, kita klasifikasikan, kita kumpulkan, kemudian kita klasifikasikan mengikut bentuk barangan. Contohnya makanan, bukan makanan, barangan bayi, ubat-ubatan. Kemudian kita bungkus semula dalam kotak-kotak dan kita timbang dan masukkan dalam senarai. Kemudian bila disenaraikan, contohnya bila kita ada shipment atau penghantaran, satu penghantaran, kita akan hantar senarai tersebut ke Mesir untuk diluluskan. Setelah diluluskan, kita akan terus hantar melalui satu penerbangan, dan penerbangan ini akan sampai di lapangan terbang El Arish di Sinai, di mana akan diterima oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir, akan dibawa terus ke sempadan Rafah, diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PLC, dan diedarkan kepada rakyat Palestin. Dimaklumkan 3 November adalah hari diterbangkan bantuan-bantuan ini, dan ada fasa, betul? Mungkin boleh jelaskan? 3 November adalah fasa pertama penghantaran melalui pesawat, iaitu melalui penerbangan seberat lebih kurang 20 tan. Dan fasa kedua mungkin akan disusuli sebaik saja dalam beberapa hari selepas itu. Juga sama 20 tan juga. Dan di sini saya nak mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memberi sumbangan, kerajaan Malaysia yang menyokong, rakan-rakan NGO, sukarelawan, dan semua yang membantu daripada media dan semua pihak. Baik, terima kasih atas perkongsian itu, dan berdasarkan pemerhatian saya sendiri berada di gudang ini, saya melihat sukarelawan di sini bersungguh-sungguh menyusun, atur dan juga memastikan barangan ini dapat dihantar kepada mangsa-mangsa perang Hamas dan juga Israel di Palestin, dan kita harapkan semua ini sampai kepada penerima. Dan saya rasa sampai di sini sahaja lintas langsung dari gudang MAPIM dari Sepang. Kita kembali kepada rakan tugas di studio. Terima kasih Izzah. Tadi Khadijah Faizal live dari Sepang. Kita berehat seketika, dan selepas ini kisah jatuh bangun politik Perdana Menteri dibukukan. Buku bertajuk Anwar Triumphs yang mengisahkan perjuangan dan kebangkitan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam politik Malaysia dilancarkan di Ibu Negara hari ini, dan pelancaran buku setebal 195 muka surat karya peguam jenayah terkemuka Australia Mark Trowell disempurnakan sendiri oleh Perdana Menteri. Buku Anwar Triumphs antara lain menghidangkan pembacanya tentang kisah luar biasa perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mendepani liku-liku politik Malaysia. Buku itu turut menceritakan tentang perjalanan luar biasa Datuk Seri Anwar mencapai kemenangan dalam persaingan jangka masa panjang dan inisiatif berani beliau untuk mengukuhkan masa depan negara. Sejarah pilihan raya umum ke-15 yang menyaksikan parlimen tergantung sehingga kepada pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri turut dikongsi menerusi Anwar Triumphs. Menurut Trowell, buku itu bukan hanya tentang Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi turut memuatkan agenda dan gerakan reformasi yang dirintis ahli Parlimen Tambun itu. Jabatan Agama Islam dan Persekutuan Jawi diminta menyusun rangka strategi dan pelan tindakan dalam tempoh 3 tahun. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, usaha itu bagi melahirkan qari-qariah, hafiz dan hafizah berkualiti dalam kalangan belia dan anak muda termasuk asnaf di wilayah persekutuan.
Jelasnya, melalui penyusunan tersebut, kelompok itu akan dibimbing dengan latihan berterusan secara bermodul serta silibus daripada tokoh Al-Quran sehingga dapat menguasai ilmu pembacaan Al-Quran serta asas tadabbur kitab suci itu. Menyantuni masyarakat agar kembali menghayati nilai-nilai Al-Quran. Itulah keutamaan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang sedang digerakkan bersama oleh semua agensi dalam pelbagai pendekatan. Inilah juga usaha kita semua untuk melestarikan agenda membangun Malaysia Madani, membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu, akhlak dan budi. Tambahnya, ia selaras dengan usaha yang dicetuskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan semalam. Institusi masjid dan surau di wilayah-wilayah Persekutuan katanya akan terus diupayakan sebagai madrasah kepada masyarakat di semua peringkat umur untuk mempelajari serta memahami kupasan dan tafsiran Al-Quran. Kerajaan sedang berusaha memperhebatkan lagi program Smart Sawah Berskala Besar, Smart SBB ala Sekincan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata ia bagi menampung keperluan beras tempatan terutama bagi negeri-negeri yang terjejas dengan musim tengkujuh setiap tahun. Beliau berkata selain Sabah dan Sarawak, kementerian juga menerima kerjasama yang baik daripada kerajaan negeri lain seperti Pahang dan Johor bagi menjalankan program tersebut yang menerapkan amalan penanaman padi secara bersepadu dengan menggunakan teknologi moden bagi meningkatkan hasil padi yang lebih tinggi dan berkualiti. Menurut beliau, program Smart SBB ala Sekincan yang telah diperkenalkan pada akhir tahun 2021 kini sedang dilaksanakan hampir di seluruh negara dengan melibatkan hampir 10,000 orang pesawah dengan keluasan kawasan yang telah dan sedang diusahakan melebihi 26,000 hektar. Sasarannya bila kita capai 7 tan average. Tak tahu lagi. Dia bergantung kepada infrastruktur dan perubahan sikap kerja. Mesti dilihat padi ini bukan lagi kerja sambilan. Kalau SSB, skim berskala besar ni, dia kena tumpu betul. Supaya dapat hasil hari ini, kalau 7 tan, saya berpuas hatilah. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan program Santai Agro Madani penuaian program Smart SBB ala Sekincan di Dewan Terbuka Kampung Gerai Setiu. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan akan meneliti semula jadual penanaman padi terutama di negeri-negeri pantai timur bagi membolehkan padi dapat dituai sebelum tibanya musim tengkujuh. Ia sekaligus mengurangkan kerugian yang terpaksa dialami oleh golongan petani yang mempunyai sawah padi di kawasan berisiko banjir. Dengan itu, sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus doa untuk Palestin dan selamat malam.